Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni Muaklimah nak terangkan berkaitan dengan larutan piawai. Okey, larutan piawai ni adalah satu larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Maksudnya, kalau ada satu larutan yang kita dah tahu exactly berapa kepekatan dia, kita panggil dia sebagai larutan piawai. Jadi, kalau satu larutan tu, kalau kita rasa, larutan ni agak-agak kepekatan dia macam 1 mol per DM padu lah. Itu bukan larutan piawai sebab dia agak-agak. Dia tak tepat. Dia kena tepat. Okey. Cara penyediaan larutan piawai ada dua. Sama ada daripada bahan pepejal ataupun melalui pencairan larutan aqueous. Okey, dalam makmal kita akan menyediakan larutan natrium karbonat yang berkepekatan 1 mol per DM padu. Bila kita nak sediakan larutan ini, kita menggunakan natrium karbonat dalam bentuk pepejal. Okey, kenapa kita tak guna NaO? NaO ni tak sesuai sebab dia bersifat hygroskopik. Maksud hygroskopik ni maksudnya dia boleh menyerap air dan lembapan daripada udara. NaO juga boleh bertindak balas dengan karbon dioksida, membentuk natrium karbonat dan juga air. Jadi, kalau kita ada pepejal NaO, kita nak timbang, jisim tu takkan tepat lah sebab dalam jisim tu mungkin dah ada air ataupun lembapan, mungkin juga dah bertindak balas dengan karbon dioksida. Jadi bila jisim tu tak tempat, maka dia tak akan jadi larutan piawai lah sebab dah tak tepat kan. Okey, kalau melalui pencairan, kita akan gunakan larutan pekat. Kita ada larutan pekat, kita tambahkan air suling, jadilah larutan cair. That's why namanya pencairan. Dia tak akan cair, kita nak jadi pekat. Namanya bukan pencairan dah, namanya pemekatan kan. Jadi, bila proses pencairan ni, apa yang berlaku, nampak tak? Bilangan zarah tu sama. Yang berbeza hanyalah isi padu air suling. Okey. Jadi, proses pencairan ni, dia hanya mengubah kepekatan, tapi tidak mengubah bilangan mol. Okey, tengok larutan pekat, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 zat terlarut. Maksudnya ada 5 zarah lah katakan kan. Kita tambah air suling. Bilangan zat terlarut masih 5. Yang berbeza hanya kepekatan sahaja. Bermaksud, N1 sama dengan N2. Bilangan mol pada larutan yang pekat sama macam bilangan mol dalam larutan yang cair. Jadi, formula bagi mol adalah MV over 1000. Jadi, M1 V1 per 1000 sama dengan M2 V2 per 1000. Jadi, kita boleh potong 1000 ni, dapatlah formula M1 V1 sama dengan M2 V2. This one adalah untuk larutan yang pekat. This one adalah untuk larutan yang cair. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, hitungkan isi padu larutan yang diperlukan untuk menyediakan 50 cm padu larutan NaO 0.1 mol per DM padu daripada larutan NaO 2 mol per DM padu. Jadi soalan ni macam ni. Dia nak sediakan larutan NaO. Isi padu dia 50, kepekatan dia 0.1. Dia ada NaO yang berkepekatan 2. So, berapa banyak isi padu larutan yang pekat ni untuk membentuk, untuk menghasilkan larutan yang cair. Jadi, gunalah formula M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey, larutan yang kita nak sediakan 50 cm padu, kepekatan dia 0.1. Kemudian yang kita ada adalah kepekatan dia 2. Berapa banyak isi padu pada larutan stok yang kita perlukan untuk menghasilkan larutan yang cair ni tadi. Jadi kiralah V2 dapat 2.5 cm padu. Okey, cara-cara untuk membuat larutan piawai daripada bahan pepejal. Okey, macam nak belajar masak kan. Langkah pertama, kita kena timbang bahan pepejal tersebut. Bahan pepejal yang kita gunakan adalah natrium karbonat. Ni dalam botol ni. Kita timbanglah, kita guna bekas putih ni. Kita timbang menggunakan, this one apa namanya? Penimbang elektronik. Jadi, bila dah dapat jisim tu, kita catatkan jisim tu dalam buku kita. Catatlah. Kemudian, kita transfer pepejal tersebut ke dalam sebuah bikar. Bikar yang bersih lah. Kemudian bila dah transfer, kita kena bilas bekas yang kita gunakan untuk timbang tadi. Dan air bilasan kita masuk dalam bikar. Sebab kita nak pastikan semua zat terlarut, which is natrium karbonat tadi, semua masuk dalam bikar.
Kemudian kita kacau-kacau larutan tersebut sehingga dia larut. Kita nak larutkan pepejal natrium karbonat tadi. Kalau kita nampak pepejal tu macam tak larut kan, kita boleh tambah air suling, supaya kadang-kadang dia macam tepu kan, kita tambah. Kemudian bila tambah air suling tu, kita kacau-kacau lagi. Nak pastikan pepejal natrium karbonat tu larut sepenuhnya. Maksudnya tak ada langsung dah butir-butir dekat dasar bikar tersebut. Bila dah habis kacau, kita bilas rot kaca tu. Kenapa kena bilas? Sebab takut-takut ada melekat dekat rot kaca tu kan. So bilas guna air suling. Bila dah bilas, kita nak transfer larutan dalam bikar tadi masuk ke dalam, ini kita panggil sebagai kelalang volumetrik. Okey, kita transfer tu guna corong turas. Kenapa kena guna corong turas? Supaya tak tumpah lah. Kan? Okey, bila transferlah dengan berhati-hati. Kemudian kita kena bilas bikar yang kita gunakan tadi. Supaya apa? Samalah, supaya nak pastikan semua natrium karbonat tadi kita transfer masuk ke dalam kelalang volumetrik. Tak nak ada satu butir pun, satu zarah pun yang tertinggal. Bilaslah beberapa kali kan, supaya nak pastikan betul-betul. Lepas tu kita bilas juga corong turas tersebut. Supaya apa? Supaya sama, supaya nak pastikan tak ada langsung zarah-zarah natrium karbonat yang tertinggal dekat corong turas tadi. Lepas tu kita tutup. Kemudian kita goncangkan dia. Sebab nak biar dia sebati kan, sebab kita tadi dah tambah air suling. Goncangkanlah beberapa kali. Kemudian kita nak tambah air suling sampai ke tanda senggatan. Nampak tak tanda senggatan ni? Warna putih kan, tak nampak. Kita nak tambah air suling sampai dekat tanda senggatan tersebut. Tanda senggatan kat sini kot, macam tu lah. Jadi kita tambah laju sampai dah dekat dengan tanda senggatan tersebut, kita guna penitis. Sebab apa? Sebab takut terlebih. Pastikan arasnya adalah aras meniskus. Aras meniskus tu macam mana? Macam ni lah. Larutan tu betul-betul di atas garisan. Andai kata larutan air suling kita tambah tadi terlepas atas sikit je daripada garisan, makanya larutan kita tadi bukan lagi larutan piawai. Sebab kita dah tak tahu kepekatannya berapa. Kalau macam tu dah membazir lah nama dia kan. Pastikanlah, maksudnya kena tambah air suling tadi, guna penitis tu dengan berhati-hati. Setitis demi setitis. Kemudian bila dah macam ni, dah tepat, dah perfect gini, kita pun tutuplah kelalang volumetrik tersebut. Bila dah tutup, kita goncangkan supaya larutan piawai kita menjadi sebati. Goncanglah 10 kali pun tak apa, supaya betul-betul kan. Okey, dah siap. Selamat mencuba. Okey, yang ni pula adalah cara-cara untuk membuat larutan piawai menggunakan kaedah pencairan. Okey, this one adalah stok yang mengandungi larutan piawai yang pekat. Jadi kita nak cairkan lah. Jadi sebelum tu kita kena transfer dulu larutan stok ni ke dalam bekas lain. Letaklah dekat kelalang kun ke, dekat bikar ke, boleh je. Okey, kemudian kita gunakan pipet 10 ml. Pipet ni ada banyak jenis. Ada yang 10 ml, ada yang 25, ada yang 20. So sebab kita nak ambil 10 ml je, jadi kita gunakanlah pipet yang 10 ml. Jadi caranya adalah kita sedut je lah. Sedut larutan tu sampai dekat senggatan. Nampak senggatan tu, nampak senggatan ni kan. Okey, kalau lebih tak apa, nanti kita boleh keluarkan. Tapi pastikan larutan yang kita ambil menggunakan pipet tu berada pada aras meniskus. Maksudnya macam mana? Meniskus tu maksud macam ni lah. Betul-betul di atas line. Exactly. Tepat-tepat di atas line. Kemudian lepas dah dapat sukat tu, kita transfer larutan daripada pipet tu ke kelalang volumetrik. Okey, kenapa kita tak guna silinder penyukat je? Okey, silinder penyukat memang untuk menyukat. Tapi oleh kerana kita nak sediakan larutan piawai yang kita tahu
exactly dia punya kepekatan. Jadi kita nak sukat tu yang paling tepat sekali lah. Jadi guna pipette ni lah kaedah penyukat yang paling tepat. Kemudian bila dah transfer, kita masukkan air suling sehingga ke tanda senggatan. Bila dah dekat tu, kita gunakanlah penitis. Bila dah sampai tanda senggatan pada aras meniskus, kita boleh tutup keranjang volumetrik ni. Kemudian kita goncang-goncang macam tadi 10 kali sampai dia sebati. Okey, itulah cara-cara dia.